TV KPM. Assalamualaikum. Hai semua, selamat petang. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Macam mana suasana SPM? Okey ke tidak? Tak apa, jangan risau sebab kertas yang dah lepas tu jangan dikenang dah. Tak perlu nak pergi check dengan kawan-kawan semua. Yang tadi korang jawab apa? Yang ini tiba-tiba jawab B. Tiba-tiba kita pula rasa macam kita jawab C. Aduh, kita dah hilang markah dah dekat situ. Jangan risau sebab apa? Apa yang kita dah ikhtiar, kita perlu tawakal. InsyaAllah apa yang paling penting sekarang, kita perlu berdoa ya Allah supaya pemeriksa itu akan memberi markah dengan baik untuk kita nanti. Alright, dan sekarang adalah waktu untuk kita fokus untuk kertas seterusnya. Jadi, hari ini kita nak fokus pada subjek vocational. Subjek pada hari ini iaitu pendawaian domestik kertas 1. Dan macam biasalah kita akan bersama dengan guru jemputan pada hari ini sebab setiap hari, setiap subjek akan ada guru yang akan mengajar kita teknik, panduan, formula, macam mana cara untuk kita skor sesebuah subjek tersebut. Tapi macam biasa, Afi nak ingatkan anda semua, maklumlah sekarang ni kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Inilah dia virus yang paling ditakuti oleh semua orang. Dan sekarang ni dengan cerita kes pun dah semakin menurun. Kemudian kita pun boleh nampak dah ramai orang boleh ke sana, ke sini. Tapi kita kena patuhi SOP. Sebab selalu yang SOP yang kita akan dengar adalah gunakan pelitup muka, hand sanitizer, kemudian jaga jarak bersama dengan individu lain sekurang-kurangnya 1 meter. Tapi selalunya kita akan terlupa kalau kita pergi melawat ke tempat awam. Ini paling penting. Sebab apa? Kita kena scan barcode MySejahtera. Kita kena check in dulu. Kemudian jangan lupa untuk cek suhu. Okey? Itu paling penting. Baiklah, tanpa buang masa, sekarang ni kita nak tahu siapakah guru jemputan kita pada hari ini. Jom kita sama-sama saksikan profil guru melalui VT yang telah disediakan ini. Jom. Itu dia guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Nurzatul. Sekarang ni dah bersama dengan saya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Baik Cikgu, Cikgu sihat? Sihat sejahtera. Alhamdulillah. Baiklah Cikgu. Cikgu mengajar di sekolah mana tadi? Di SMK Kepala Batas Alustar Kedah. Jauh kita bawakan Cikgu ni daripada Alustar Kedah. Baik Cikgu, sebelum kita mulakan latih tubi kita pada hari ini, Cikgu ada tak apa-apa penekanan kepada pelajar-pelajar di luar sana sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita? Okey, baiklah Afiq ya. Sebelum kita masuk ke sesi yang seterusnya, Cikgu nak tekankan pada para pelajar supaya semasa cikgu bagi penerangan nanti, tolong tekankan pada bahagian B dan bahagian C sebab para pelajar selalu melakukan kesilapan pada bahagian tersebutlah. Okey. Bahagian B, bahagian C. Faham? Kalau kita nak tahu, nanti kita akan tengok. Kena tunggulah. Baik cikgu, sekarang saya nak ajak cikgu pergi ke meja sana untuk kita ikut patuhi SOP lah. Gunakan hand sanitizer. Okey. Saya tunjukkan kat cikgu. Okey, saya gunakan dulu. Kemudian cikgu boleh pam. Okey. Silakan cikgu. Okey. Baik. Okey. Kemudian sekarang kita mungkin macam biasalah kita kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Seperti yang anda nampak sekarang ni mungkin nampak macam dekatnya mereka ni. Tapi kalau anda nak tahu, studio ni sangat luas, sangat besar. Jadi jangan risau. Okey, jadi kita akan mulakan sesi pembelajaran kita selepas ini. Tapi kita nak tahu juga pandangan calon tentang subjek pendawaian domestik kertas 1 ini. Jom kita sama-sama saksikan VT ini. Didik TV KPM. Nama saya Intan Syakila binti Muhammad Fauzi dari SMK Kepala Batas. Saya merupakan calon SPM 2020. Alhamdulillah, sepanjang saya mengambil aliran mata pelajaran vocational iaitu kemahiran pendawaian domestik, saya dapat mempelajari asas-asas mendawai elektrik dan dapat mempelajari cara-cara mendawai elektrik. Kepada semua calon SPM 2020, saya harap
kamu semua dapat menjawab dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Rafiq bin Faizal. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2020. Bagi saya, subjek pendapatan domestik ini agak mencabar sepanjang saya sekolah di SMK Kepala Batas. Kerana subjek tersebut tidak ramai yang mengambil. Tetapi jika kita mendapat guru yang betul-betul mengajar kita dan kita faham dengan sesuatu topik tersebut dengan lebih mendalam, insya-Allah kita akan boleh jawab dengan lancar dan cemerlang. Didik TV KPM. Itu dia pandangan calon mengenai subjek kita pada hari ini, iaitu pendawaian domestik kertas 1. Baiklah, sekarang Cikgu Nozatul dah gunakan hand sanitizer. Saya pun sudah. Jadi sekarang kita boleh buka pelitup muka kita lah Cikgu, sebab kita jarak pun nanti Cikgu dah pergi kat sana dah lebih daripada 1 meter dah pun. Okey, jadi sekarang kita akan mulakan sesi pembelajaran kita, tapi sebelum tu kita nak berehat terlebih dahulu dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi anda yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan sambung semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa kejap lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Macam biasa, Afiq nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP. Macam apa yang ada di atas meja Afiq, inilah dia. Pelitup muka, sekiranya pergi ke kedai makan ke apa ke, bawa bekas untuk simpan pelitup muka anda, dan juga jangan lupa untuk jaga kebersihan diri anda dengan menggunakan hand sanitizer. Baik, Cikgu Nozatul pun dah bersedia dah di situ untuk melakukan latih tubi bersama dengan pelajar, tapi kita nak memperkenalkan pelajar virtual guest kita yang akan bersama dengan kita di dalam studio, merupakan pelajar SMK Kepala Batas Alostar Kedah. Itu dia. Jom kita tengok wajah-wajah mereka. Okey, Assalamualaikum. Kelima-lima pelajar kita pada hari ini. Kita ada Muhammad Zafarani. Kita ada Ali Farhan. Kita ada siapa ni? Intan. Intan Nusyakila. Kita ada Siti Khalijah, tapi awak muka jantan ni. Terkejut saya. Tak apa, nanti kita tanya dengan lebih lanjut ya. Tak apa. Okey, kemudian kita ada Badrul Afiq. Okey, dan juga Kebat Kedah nama dia. Tak apa, nanti kita akan tanya cikgu sendiri nama mereka siapa. Biar saya perkenalkan ya. Boleh cikgu. Okey, yang di atas sana tu itu Zafarani. Yang kedua ni Ali Farhan. Okey. Okey, yang ketiga tu Hazim. Yang keempat ni Badrul Afiq. Badrul Afiq. Dia orang ni semua pelajar-pelajar 5 MPV lah, kelas cikgu, calon-calon SPM 2020. Okey, kemudian ada lagi seorang pelajar perempuan tadi, Syakila nama dia. Intan Syakila, dia memang macam tu. Syakila memang misteri cikgu. Daripada dulu kita tahu. Baik cikgu. Sekarang silakan cikgu untuk mulakan sesi latih tubi kita. Silakan. Okey, Assalamualaikum kepada semua calon-calon SPM, terutamanya kepada anak-anak pelajar, anak-anak MPV yang akan menjawab kertas soalan pendawaian domestik. Okey. Cikgu Syam hadirnya di sini nak menerangkan ataupun berkongsilah serba sedikit berkaitan dengan teknik ataupun tips lah untuk kita menjawab soalan pendawaian domestik inilah dengan lebih mudah. Okey. Cikgu Syam, susah ke subjek pendawaian domestik ni? Saya pula yang takut ni. Pendawaian domestik, kalau nak ikut susah, kalau kata benda apa pun kalau tak baca buku, jadi susah lah kita. Jadi susah lah kan. Jadi apa benda pun dia kena mula-mula kena baca dululah. Kena baca dan kena ada persediaan. Ya, ada persediaan. Barulah benda tu mudah. Okey. Okey, cikgu boleh buka tak slide-nya tu? Kita dah ada dah Intan Nusyakila dekat sini. Nanti saya nak tanyalah ni, Siti Khalijah ni, kenapa wajah dia jantan ni? Kita nak tanya juga, saya nak tahu. Mungkin dia pinjam akaun kawan ke, akaun cikgu ke kan? Mungkin juga. Kemudian kita ada Zafarani. Sebenarnya total kita semua ada 5 orang pelajar pada hari ini. Itu dia. Okey, kita masih lagi tak boleh buka slide.
Maafkan kami kerana kami mengalami masalah teknikal. Jadi kalau macam tu, saya akan throw ke break. Kita nak break terlebih dahulu. Kita nak check dulu apa kena masalah dengan hari ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kita sambung lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Ya, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Biasalah dalam hidup ni mana je tak ada masalah, tak ada ujian kan. Mesti akan ada cabaran dan setiap masalah mesti ada jalan. Baiklah, jom kita kembali bersama dengan Cikgu Syam kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Hafiq. Baik, sama-sama. Tanpa membuang masa, cikgu teruslah pergi ke slide yang pertama. Boleh. Okey, hari ini kita akan membincangkan tentang subjek MPV pendawaian domestik dengan kod 7104/1. Jadi cikgu nak calon-calon yang mengambil subjek MPV ni kena ingatlah ya kod dia ni 7104 ni kena ingat. Okey? Boleh. Okey, seterusnya ya. Okey, yang ni profil cikgu. Tadi dah tunjuk kan? Dah tunjuk jadi dah. kita skip je lah ya. Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey. Yang ni tips sebelum menjawab dan tips semasa menjawab. Okey, kita pergi ke tips sebelum menjawab. Okey, pertama sekali para calon kena baca, faham dan ingat semua tajuk-tajuk dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Makna kata jadikan buku teks itu sebagai pedoman lah, pedoman untuk kita menjawab soalan pendawaian domestik ni. Okey. Kemudian selepas kita baca, faham dan ingat, so yang kedua kena buat latih to be. Kalau setakat baca saja tapi tak buat latih to be memang tak boleh lah kan. Tak payahlah mengadap teknik menjawab ke apa pun tapi tak buat latih to be tak boleh. Jadi selalunya cikgu akan sarankanlah kepada anak-anak pelajar cikgu buat latih to be dengan menggunakan soalan kertas soalan sebenar lah, SPM sebenar, buat soalan. Kemudian buat jawapan, buat soalan dan buat jawapan bertubi-tubi. Sampai ingat. Makna kata selepas kita baca soalan saja, kita dah dapat bayangkan dah jawapan apa yang kita boleh sediakan. Okey. Kemudian yang ketiga, yang ni yang paling penting ni. Cikgu selalu ingatkan pada anak-anak pelajar cikgu, sediakan alat tulis sebab kita nak menjawab kertas ni seolah-olah nak pergi berperang jugalah. Ya, betul. So kita kena ada senjata. Kalau tanpa senjata, macam mana kita nak berperang kan? Betul. Tak boleh kan? So untuk subjek pendawaian domestik, alatan tulis yang harus ada, basic lah, asas. Sekurang-kurangnya mesti ada pen 3 warna. Pen 3 warna maksudnya warna biru, hitam, merah. Okey. Kemudian pensel warna. Pembaris, pensel tulis dan kalkulator. Sebab dalam menjawab kertas pendawaian domestik ni dia melibatkan melukis, melakar, mengira. Jadi kena bawalah semua senjata-senjata ni. Kalau tak ada nanti kita nak buat macam mana? Betul memang juga. sah tak boleh buat lah. Ya, memang. Baik. Okey, seterusnya tips semasa menjawab. Okey, nak jawab soalan kan? Pertama sekali kita harus baca dan fahami soalan tersebut. Baca dahulu, kemudian fahami soalan. Fahami soalan. Kemudian kenal pasti masalah dan kata tugas. Kalau boleh kita gariskan kata tugas tu. Lihat markah untuk soalan kerana markah membantu untuk menentukan bilangan ayat jawapan. Contohnya kan kalau macam soalan bahagian B kan, bahagian B dia 10 markah tau. Maksudnya kita boleh tengok kalau pecahan soalan tu kan, yang pertama tu soalan tu 2 markah. Jadi kita kita tengok pecahan markah tu kita dah tahu dah berapa jawapan yang perlu kita sediakan. Okey. Okey, faham ya? Boleh ya? Faham semua pelajar? Okey. Intan faham Intan? Khalijah okey, Siti Khalijah. Tak adalah nama dia sebenarnya Hazim ya cikgu Ya, Hazim. Nama dia Hazim. Okey, slide seterusnya. Yang ni kita masuk format dan pemarkahan. Untuk soalan pendawaian domestik ni lah. Pertama, cikgu nak tekankan masa untuk kita menjawab kertas pendawaian domestik ni adalah 2 jam 30 minit. Cikgu selalu mencadangkan pada para pelajar supaya bahagikan masa tu.
Pada bahagian A 30 minit, bahagian B 1 jam, bahagian C 1 jam. Mengapa cikgu buat pembahagian macam ni? Okey, kita tengok di sini ya. Okey, ini bahagian A, Bahagian A. Bahagian A markah keseluruhannya 50 markah. Okey, ada 10 soalan. 10 soalan. Satu soalan membawa markah kepada 5. 5. So, bahagian A ni selalunya soalan-soalan yang akan disoal, adalah daripada aras mudah lah. Dan dia punya konstruk adalah lebih kepada pengetahuan kita, pengalaman kita. Contoh selalunya untuk bahagian A ni akan ditanyalah topik-topik di tingkatan 4 selalunya. Asas-asas pendawaian lah contohnya yang cikgu boleh bagi. Asas-asas pendawaian ataupun simbol-simbol keselamatan, kan? Keselamatan di dalam bengkel, sistem pendawaian di Malaysia. Maksudnya itu topik-topik yang selalu disoal pada bahagian A ni. Sebab tu cikgu cakap 30 minit sahaja. Maknanya kata bukanlah cikgu kata bahagian A ni tak penting. Cikgu tak nak kamu buang masa. Okey, kalau kata bahagian A ni kalau macam ada soalan yang tak boleh kita jawab, terus masuk bahagian B. Sebab bahagian B dan bahagian C ni macam lubuk markah jugalah. Kalau kita fokus pada bahagian A sahaja, takut nanti tak sempat. Selalunya para pelajar memang tak sempatlah di bahagian C. Sebab bahagian B ni dia lebih kepada soalan yang berbentuk aplikasi, menyelesaikan masalah, dan bahagian C ini adalah lebih kepada kreativiti. Jadi kalau kata masa tak cukup, memang jadi agak sukarlah. Kena pandai menggunakan selama 2 jam 30 minit itulah. 30 minit tu. Baik. Maksudnya satu soalan lebih kurang 3 minit lah. 3 minit pun lama dah tu. Lama dah tu. Kan? Okey, untuk bahagian B. Bahagian B merangkumi markah keseluruhan 30 markah. Satu soalan 10 markah. Ada 3 soalan. Untuk bahagian B ada 3 soalan. Aras sederhana. Aras sederhana. Macam tadi yang saya kata, selalunya di bahagian B ni, bahagian B dan bahagian C ni selalu yang saya tadi cikgu cakap tadi sebagai lubuk markah, sebab tajuk-tajuk yang disoal pada bahagian B dan bahagian C ini sentiasa dia tak berubah. Dia tak berubah. Contohlah kan cikgu bagi kan, macam bahagian B, soalan nombor 1 selalunya dia akan bertanyakan tentang aplikasi untuk kita buat pendawaian. Dia akan tanya lukisan, kita melukis gambar rajah. Contoh gambar rajah pendawaian ataupun gambar rajah skematik. Jadi pelajar dah boleh, orang kata dia dah boleh fokus dah pada tajuk tu. Sebab tu saya cakap bahagian B dan bahagian C ni lubuk emas lah. Lubuk emas untuk dapatkan markah. Boleh. Untuk bahagian C, markah keseluruhan 20 markah. So kita ada 2 soalan lah, kreativiti. Satu mereka bentuk, dan keusahawanan. Aras dia sukar, tapi sukar makna kata bukan tak boleh buat. Kan macam cikgu cakap lah kan, kalau kita banyak membaca, banyak membuat latih tubik, insya-Allah boleh full mark di sini. Boleh full mark dekat bahagian C. Boleh. Baik. Okey ya. Boleh ya? Faham boleh ya? Semua boleh. Semua boleh. Okey. Boleh. Ya, boleh. Okey, cantik Azim. Okey. Ini cikgu fokus pada bentuk soalan. Bentuk soalan ya pada bahagian A. Bentuk soalan dia adalah pilih dan tandakan right. Jadi cikgu nak minta tolonglah pelajar cikgu baca sekejap soalan yang kat sini. Boleh tak? Boleh siapa? tak? Kita cuba. Siapa dulu? Syakila. Syakila buka mic dulu. Silakan Syakila. Intan. Baca soalan tu. Tandakan right bagi 3 alat uji yang boleh digunakan dalam pengujian kecerdasan bintang gelang. Okey. Jadi untuk kita jawab soalan ni, macam tadi yang saya cikgu tekankan kan, pertama kita kena baca dan faham soalan. Baca dan faham soalan, kemudian kenal pasti kata kerja dia. Kata kerja dia adalah pilih dan tandakan right lah. Tandakan right dia. Kemudian kenal pasti situasi dia. Situasi dia nak apa? Pengujian, alat pengujian keterusan lita gelang. Okey, saya nak tanya ya. Zafarani. Ya. Okey. Yang gambar yang pertama ni gambar apa? Gambar apa? Dah tak boleh jawab dah. Pena ujian. Pena.
Okey, pena ujian. Okey, bagus ya. Pena ujian. Okey. Gambar yang kedua ni multimeter digital. digital. Yang ni? Multimeter digital. Okey. Okey, ini multimeter RCCB. analog. Okey. Ini RCCB tester. Yang ni meter penebatan. Jadi kita dah tahu dah. Tak apalah cikgu terang Boleh nak cepatkan takut nanti kan. Okey, pena ujian ni untuk kita mengesan kebocoran arus selalu kan. Rasanya Afiq pernah pakai kot pena ujian. Test pen tu kan. Kadang kalau macam dia ada kebocoran, so lampu dia akan menyala kan. So maksudnya ada kebocoran lah. Ini untuk orang kata apa, mengesan kebocoran arus. Okey. Untuk multimeter digital untuk membuat pengujian keterusan. Okey. Kemudian RCCB ni untuk mengesan sama ada RCCB tu berfungsi dengan elok lah. Ni RCCB tester. Okey. Multimeter analog pun sama, pengujian untuk ujian keterusan dan meter penebatan untuk pengujian penebatan dan pengujian keterusan. Jadi, apakah jawapannya? Mana yang salah dulu? Mana yang salah? Test pen? Test pen kan? Ini test pen. Oh, cikgu dah terlebih. Terlebih. Sekejap, tak apa. Okey. Test pen. Lagi? RCCB. Tester. Jadi yang betulnya multimeter analog, multimeter digital dan meter penebat. Ya, bagus meter penebat. Okey, faham ya untuk soalan yang pertama? Okey ya? Okey. Soalan yang kedua, bentuk soalan yang kedua sama juga, tandakan right. Tapi apakah beza dengan soalan yang pertama tadi? Apa beza ya? Ya. Saya rasa mungkin yang dia kena tandakan yang salah. Yang salah perlu ditandakan. Beza dia, betul juga tu. Hampir betul. Hampir betul. Maksudnya bilangan pilihan jawapannya. Kalau macam tadi 5 saja. Kan? Maksudnya yang kedua ini lebih. Ni ada 8. So kita kena pilih 5. Betul lah, hampir betul lah tu. Betul lah kan? Hampir betul lah tu. Okey. Takut saya. Okey. Okey, boleh ya? Soalan yang kedua ni. Okey, soalan kedua. Sama je. Dia sama je pattern ni. Okey, nak cikgu pergi ke soalan yang seterusnya. Bentuk Boleh, soalan cikgu? yang seterusnya lah. Boleh. Okey. Untuk soalan yang ketiga ni, soalan berbentuk kepada lengkapkan litar. Okey, dia bagi soalan gambar rajah yang tidak lengkap lah. Selalunya untuk soalan yang ketiga ni, dia akan bagi gambar rajah litar kuasa, kan? Litar kuasa ataupun litar lampu. Jadi kamu kena sambungkan. Macam soalan ni kan, dia tak bagi, okey. Soket untuk litar kuasa kan, litar soket. Soket kita ni tak, orang kata tak lengkap lah. Jadi kita kena lengkapkan. Okey, untuk litar lampu, ini suis apa ni? Suis dua hala. Suis dua hala maksudnya satu masukkan, dua keluaran. So dia jadi dua hala. Jadi dia ini tak lengkap. Okey. Jadi apa jawapannya? Tak apa, cikgu ada jawapannya. Tengok sini ya. Cikgu ada jawapan. Ada di sini. Baik, cikgu. Okey, takut tak sempat je Ya. Okey. Ini sistem permakahannya. Jadi, cikgu nak kan para pelajar apabila dapat soalan macam ni jangan tinggal kosong. Cuba buat juga. Contoh macam ni kan, awak dapat sambung kan soalan yang pertama ni kan. Macam okey untuk kabel neutral ni kan. Kabel neutral ni. Okey, kabel neutral ni kalau kita buat yang tu kita dah dapat 1 markah. Tapi para pelajar ni kadang-kadang dia bila dia tengok alamak susahlah. Tak boleh buat dah. Terus tinggal. Dia tak buat dah. Tinggal. Jadi kosong lah kan. Maksudnya kita buat kabel yang mudah. Macam neutral kita tahu dah. Dia di soket mesti ada. So kita buat. Dapat dah 1 markah. Kemudian kabel pelindung iaitu kabel bumi kan. Kabel earth kan. Kita buat sambung pada terminal earth. Dapat 1 markah. Dah 2 markah. Dah settle untuk litar soket dah dapat 2 markah. Okey. Untuk litar lampu. Ada lagi mudah. Sebab wire kabel pengalih. Kan? Kabel pengalih. Tadi kan cikgu cakap, ni suis dua hala. Dia ada 1 masukan. 1 input dia, common dia kan. So, 2 keluaran dia kan. Sambung saja daripada PFA kita. Tapi jangan silap MCB. Okey. Selalu para pelajar, dia keliru dekat MCB ni. Maksudnya dia punya sumber dia kan. Dia terbalik.
Liter kuasa dia pergi ke 6A. Liter lampu dia pergi ke 16A. Meletup lah lampu tu. Kan? Bolehlah maksudnya. Kat sini kita tengok. Kadang-kadang pelajar dia keliru. Kan? So sambungkan sahaja. Dan di sini yang cikgu cakap yang kamu kena bawa pensel, pen apa semua tu kan. Sebab kita nak bagi ada perbezaan. Ada perbezaan. Janganlah buat semua sama warna je. Nanti pemeriksa tengok mana je satu kabel hidup, mana satu kabel earth kan. So kita kena ada perbezaan. So lengkap semua awak dapat 5 markah. 5 markah. Ya. Jadi kalau ditinggalkan hilang 5 markah. Hilang. Baiklah cikgu. Jadi sekarang sebelum kita sambung lagi, kita nak berehat terlebih dahulu. Kemudian kita akan sambung semula. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kita teruskan selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Macam biasa, Afiq nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP sebab kita masih lagi belum menang. Lindung diri, lindung semua. Okey, jom kita sambung. Di mana tadi Cikgu Syam kita tersangkut tadi? Ya, kita sambung pada soalan yang keempat, susunan langkah-langkah. Okey, untuk soalan ni, susunan langkah-langkah ni, dia lebih fokus kepada soalan memadam api. Jadi awak kena ingatlah susun atur macam mana kita nak menggunakan alat pemadam api. Ini soalan mudah lah ya. Okey, cikgu terus bagi jawapan. Okey. Nanti okey. Jawapannya okey, yang pertama apa dia? Yang pertama C lah. Pilih alat pemadam api. Pilih alat pemadam api. Okey. Kemudian cabut pin keselamatan. Kemudian apa dia lagi? Halakan nozzle ke pangkal api. Maksudnya dasar api kan? Ya, kemudian tekan twin, gerakkan nozzle ke kiri dan kanan. Okey ya? Okey. Soalan yang kelima. Ini bentuk suaikan. Suaikan. Dia bagi sumber current, kemudian dia bagi simbol. Simbol alat tambah lah. Alat tambah. Okey. Jadi dia suaikan 5 alat tambah yang sesuai lah. Dengan 6A, kadaran 6A ni. Okey. Okey ya. Okey, yang pertama ni kipas dinding. Okey, ni penghidup liter arus terus. Okey, ni mentor lampu lah. Lampu, kemudian kipas exhaust, soket dan lampu pendah floor. Okey. Ini jawapan dia. Suaikan saja. Baik. Yang mana bersesuaian. Okey ya. Boleh? Soalan yang seterusnya, soalan nombor 6 ni, okey, dia akan datang dalam bentuk tuliskan ataupun lukiskan. Dia akan bagi satu gambar rajah pada kamu. Sama ada dia beri ukuran, dia ada 2 jenis Tapi yang ni yang cikgu bagi ni, dia bagi satu kertas grey kan, lukisan gambar rajah di atas kertas grey. Jadi kamu kena kira berapakah panjang. Panjang dia. Macam contoh ni A berapa, B berapa. Dia ada skala dah tau. Jangan main kira saja. Okey. Sebab tu cikgu cakap kena pasti situasi ukuran pendawaian, pastikan tulis unit ukuran yang dia bagi. Kalau macam kata mm lah. Mm lah. Okey ya. Ini jawapan dia. Tulis masuk je. 40 cm, 30 cm, 20 cm, 50 cm ni. Jadi dah diberikan skala, hanya ukur sajalah, jangan kita ukur ikut kan, pembaris macam kita. A ni kan. Kita kira je berapa bilangan kotak dia. Ya, betul. Macam ni 1 2 3 4. Jadi kemudian kita tukarkan kepada sentimeter. Tapi tukar terus masuk je 40 cm. 40 cm dah, senang. Teruskan masukkan saja. Baik. Tapi benda senang, tapi janganlah orang kata dah mudah tu. Jangan cuai. Ya, jangan cuai. Jangan cuai. Okey dah? Baik. Okey ya. Okey. Bentuk soalan yang seterusnya pada bahagian A, terangkan. Okey. Dia bagi satu situasi. Okey. Contoh macam ini, cara kita nak uji keterusan. Buat pengujian keterusan kan. Dia suruh terangkan langkah-langkah. So awak kena teranglah satu-satu. 5 markah. Okey, tak apa, ada jawapannya. Tengok saja. Dah ada jawapan dah. Dah ada jawapannya. Jadi boleh ambil take note. Ini contoh jawapan yang baik. Dia. Okey. Macam ni kan. Terangkan langkah-langkah penggunaan meter pelbagai sebelum pelajar tersebut dapat menjalankan pengujian. Okey. Pertama, sediakan meter pelbagai tersebut. Kemudian pilih julat yang sesuai.
Ketiga, pintaskan prop positif Dan juga negatif. Untuk soalan ni pelajar kena hafal lah. Kena hafal juga step-step dia. Betul. Okey, itu untuk bentuk soalan bahagian A. Sekarang kita pergi ke soalan bahagian B, arah sederhana. Okey ya. Untuk soalan pertama ni dia berbentuk kepada analisa lita. Okey. Selalunya dia akan soal kamu sama ada dia suruh kamu buat gambar rajah pendawaian ataupun gambar rajah skematik. Okey. Gambar rajah pendawaian macam soalan nombor 3 tadilah. Pada bahagian A yang tadi cikgu suruh buat switch dua hala kan. Itu gambar rajah pendawaian. Okey, yang ni untuk gambar rajah skematik. Okeylah. Okey, untuk soalan ni dia kata rajah X menunjukkan ini plan, dia bagi plan rumah kita kan. Okey. Kemudian dia bagilah simbol-simbol. Kemudian kita kena menomborkan setiap pemasangan mengikut MCB yang telah diberikan. Okey. Kemudian lukis rajah skematik dia. Okey ya. Okey, kalau soalan macam ni mula-mula kita kena baca dan faham soalan dahulu. Kemudian kenal pasti kata kerja dia. Baca soalan betul-betul. Kemudian lukis dengan kemas. Lukis dengan kemas kena pakai pembaris lah, tak boleh freehand, tak boleh. Okey, kemudian labelkan pada setiap bahagian. Ini jawapan dia. Ada cikgu bagi. Ini bentuk lita skematik bagi lita akhir. Maksudnya tak bolehlah pakai orang kata kita pakai freehand saja dan nampak tak cantik lah kan. So kena labelkan pula, kena label. 6A berdasarkan plan yang diberi tadi lah. Yang telah diberikan tadi. Kena kira betul-betul, jangan salah pula. Okey, boleh lah untuk soalan ni? Boleh semua? Okey. Dan lagi satu cikgu nak pesan, semasa kita macam yang ni tak apa sebab dia gambar rajah skematik. Gambar rajah pendawaian tu kita kena orang kata ikut flow dia, corak dia. Contoh macam tadi kan, cikgu bagi switch dua hala kan. Kadang-kadang pelajar cakap, cikgu kenapa switch dua hala ni, kenapa pula kabel tu kena naik macam tu kan? Kenapa tak straight macam tu saja kan? Tak boleh macam tu sebab dalam pendawaian kita ada nilai estetika. Okey, boleh ya? Okey, faham ya? Okey. Bahagian B, soalan pengiraan kos. Semua soalan-soalan yang cikgu terangkan tadi ni adalah tetap sentiasa ada dalam soalan bahagian B ni. Jadi kita boleh orang kata standby lah ya. Untuk pengiraan kos ni. Okey. Untuk ni kalau dia bagi plan lantai ni, tengok betul-betul berapa bilangan dia kan? Kemudian ada pengiraan dia punya sebut harga, kos upah kan? Tengok lampu pendaflow, sebut harga dia untuk satu point dia berapa. Dia tengok betul-betul. Jangan orang kata main tengok-tengok sikit-sikit. Lepas tu kira je. Sebab pengiraan kos ni para pelajar banyak careless pengiraan. Dia kira sekali je. Maksudnya dia salah, mungkin tersalah key in. Kan kadang-kadang jari kita kan besar kan. Nak tekan kosong pergi satu. Boleh jadi juga kan. Betul. Kan. Jadi sebab tu cikgu selalu pesan kalau buat soalan pengiraan kos kalau boleh buat 2 kali. Maksudnya kita ulang kira 2 kali. Kalau dapat jawapan yang sama, betul lah tu. Betul lah tu. Tiba-tiba kalau soalan pertama lain, jawapan kedua pun lain, jawapan pertama lain, itu kena kira lagi sekali. Buat lagi sekali, kali ketiga pula. Baik. Okey. Ini soalan dia. Okey, dia sebut, jumlah sebut harga 4 markah. Nampak tak? Okey. Kos upah 4 markah, kira untung 2 markah. Okey. Dia kata buat dalam bentuk jadual. So kena buat dalam bentuk jadual. Sebab tu cikgu cakap baca arahan betul-betul. Dia kata kalau dalam bentuk jadual, so kita kena buat dalam bentuk jadual. Kalau dia tak cakap pun kena buat dalam bentuk jadual. Okey. Kalau tak cakap, kita kena buat dalam bentuk jadual juga. Sebab kita nak bagi pemeriksa tu senang, sedap mata memandang. Bila dia sedap mata memandang, dia bagi markah pun sedap. Sedap je markahnya. Kan? Okay, itu tips dia. Ini contohlah. Cikgu bagi Contoh jawapan. Ini jadual dia lah. Sebut harga. Maklumat-maklumat ni berdasarkan daripada maklumat tadilah. Yang tengok tadi kan, yang banyak-banyak ni kan. Tapi perasan tak Kenapa maklumat yang diberi banyak sampai 10 kan? Tapi jawapan yang kita bagi cuma 4 saja. Kenapa ya cikgu? Kenapa? Sebab tu saya kata baca soalan betul-betul. Dia kata kira jumlah sebut harga bagi pemasangan bangunan tambahan. Dia tak kata semua. Okey. Nampak tak? Ini bangunan asal. Ini bangunan tambahan. Kan? Para pelajar kadang-kadang dia tengok, senang pengiraan kos ni. Senang. Kira semua. Lepas tu cikgu, saya dapat markah penuh cikgu, full mark. Ya. Kira-kira dah tak ada markah. Hilang 10 markah. Jadi sebab tu saya kata, dapat soalan, baca betul-betul, tenung betul-betul dulu.
Gambar rajah yang diberi ni. Ini soalan memerangkap lah makna kata. Ya, betul. Okey. Jadi jangan terlebih rajin lah sebab kadang terlebih rajin pun hilang juga markahnya. Maksudnya kita kena baca soalan tu, faham betul-betul apa kehendak soalan. Okey. Okey, boleh ya? Boleh? Okey, jadual ni. Ini pengiraan kos. Untuk yang ketiga, untuk jumlah keuntungan. Ini orang kata macam formula asas lah. Pelajar kena ingatlah. Asas saja, tak susah pun kan. Keuntungan. Formula keuntungan kan. Untuk cari keuntungan, sebut harga, tolak kos bahan, tolak kos upah. Selalunya anak-anak pelajar boleh hafal lah benda ni. Formula lah. Formula. Cikgu, kalau dah tulis formula macam ni, boleh dapat markah dah? Dapat. Baik. Dapat markah. Okey. Jadi maksudnya buat orang kata kalau ikut jadual, kemudian tulis formula, dapat juga markah. Okey. Tapi kalau boleh cikgu haraplah para pelajar soalan ini skor dapat 10 markah lah sebab mudah. Ya. Dia mudah. Baik. Tapi kena berhati-hati. Okey ya. Boleh. Okey. Pasti boleh. Soalan yang ketiga. Untuk bahagian B, arah sederhana mengesan dan baik pulih kerosakan. Ini yang saya kata kita nak kena selesaikan masalah tu. Nak selesaikan masalah. Dia bagi masalah kat kita kan. Okey, dia kata semasa di tali sebelah menerima bekalan 240 volt, 50 Hz. So lampu ni tak berfungsi, kipas pun tak berfungsi. Jadi dia kata kenapa? Kemudian dia kata kalau soalan macam ni alhamdulillah lah. Sebab dia kata apa? Berikan kemungkinan punca kerosakan. So kalau kemungkinan ni apa-apa kerosakan yang logik lah, yang logik kan, kita boleh masukkan. Okey. Ni contoh cikgu bagi. Cikgu tak bagi semualah. Cikgu cuma tunjuk contoh 3 daripada 5 sebab tadi 10 markah kan. Yeah. Kalau 10 markah kita kena letak 5 lah jawapan berserta dengan huraian dan cara baik pulih dia. Ada punca kerosakan, ada cara baik pulih. Okey? Nampak? Mentol, lampu, pijar terbakar. Maksudnya bila kemungkinan, letak je jawapan yang logik. Janganlah pula dekat gambar tu tak ada pun benda lain, tiba-tiba masuk pula benda lain. Kan? Yes. Tak boleh lah. Kan? Kalau dia kata letak lampu dengan kipas. Okey, ini punca kerosakan dan cara beli. Okey, boleh salin ya? Boleh? Boleh? Okay, Faham ya? pelajar di rumah pun boleh salin. Boleh. Okey. Oh, boleh. Suara siapa tu? Boleh, cikgu. Okey. Baik. Okey. Ini untuk bahagian C, arah sukar. Okey. Soalan ni reka bentuk litar. Okey. Dia akan bagi orang kata ciri-ciri pemasangan. Dia kata lampu pendaflow disambungkan secara selari dan boleh dikawal serentak oleh 3 suis. Okey, itu satu. Baik. Dia punya orang kata situasi dia kan. Kemudian lampu limpah 500 watt menyala secara automatik pada waktu gelap dan terpadam secara automatik pada waktu cerah. Jadi cikgu selalu ingatkan pada anak-anak pelajar untuk soalan macam ni, soalan yang reka bentuk litar, awak kena ingatlah jenis-jenis suis manual, auto manual dan automatik. Okey, kalau suis manual tu suis satu hala kan, auto manual suis perantaraan. Suis 2 hala. Okey. So untuk suis automatik, suis speaker cahaya lah. Itu yang mengawal ni. Maksudnya mengawal lampu menyala secara automatik pada waktu gelap dan terpadam pada waktu siang. Suis speaker cahaya. Sensor suis kan? Sensor suis. Ya. Okey. Lukis rajah skematik bagi pemasangan di atas. Itu kata tugas dia, rajah skematik. Okey, bahagian C ni, ni punya jawapan dia lah. Cikgu bagi contohlah kat kamu. Okey, untuk soalan ni, pelajar kadang-kadang dia tinggal langsung dia tak buat. Sebab dia kata reka cipta. Susah, tak boleh lah cikgu. Ya, cikgu. Memang rugilah macam tu. Cikgu dah cakap dah. Maksudnya, sekurang-kurangnya kalau kamu blank, tak dapat idea lah kan. Kamu buat je, masukkan live dengan neutral. Ni 2 baris ni. Ya. Dah dapat 2 markah. Kan? Lepas tu masukkan, kalau kita tengok dia nak lampu kan, dia untuk tadi litar lampu kan, litar lampu dengan litar soket kan tadi kan. Letak je MCB dia 6A, 16A. Dah kira dah berapa markah. Jangan tinggal kosong. Walaupun kamu buat tak sudah pun, tapi akan tetap dapat markah. Jadi cikgu nasihatkan pelajar buat juga. Tapi kalau dah boleh, baik kita skor lah. Betul, kalau boleh kita skor je lah. Dapat 10 markah. Kan, nak dapat A kan? Cikgu, berkemungkinan ada perbezaan tak untuk bahagian C ni? Perbezaan soalan? Perbezaan. Kalau soalan pun selalunya, kalau nak beza pun,
pada yang litar soket ni lah. Mungkin dia gantikan soket ni dengan loceng, ataupun dia akan masuk dengan penghidup arus terus. Macam tu sajalah. Tapi yang tetap selalu litar lampu mesti ada. Litar lampu tu dah 5 markah dah kan. Jadi betul. sebab tu saya kata pelajar orang kata dia boleh orang kata dah tahu dah jenis bentuk soalan yang akan naik. Tapi macam saya cakap lah, apa pun kena baca dan buat latih tubi. Kena baca dan buat latih tubi. Kan? Bagi kita familiar dengan soalan. Okey. Dan yang terakhir, bahagian C, keusahawanan. Keusahawanan ni maksudnya kreativiti kan. Selalunya dia akan tanyalah kita. Macam ni kan, dia akan bagilah satu cerita yang panjang kan. Betul. Okey, pengurus syarikat menawarkan perkhidmatan pendawaian dan pemasangan elektrik kan. Kemudian syarikat akan membuka satu cawangan baru kan untuk menambah satu lagi perkhidmatan iaitu membekalkan peralatan bahan mentah pemasangan elektrik. Sehubungan itu, anda ingin mempromosikan cawangan dan perkhidmatan baru ini kepada ramai pelanggan lah kan. Okey, kemudian nyatakan cara-cara anda untuk melakukan promosi. Sangat orang kata promosi kan, kita orang kata benda tu macam familiar dengan kita lah. Kita boleh bayangkan kita sebagai orang kata pekerja kan, macam mana kita nak promosikan syarikat kita kan. So macam ni cikgu bagi contoh jawapan lah. Ini cara contoh jawapan. Tapi kalau macam maksudnya kalau 10 markah, so mesti ada 5 jawapan dan 5 huraian. Jadi macam ni kan, melalui media cetak 1 markah, kemudian huraian 1 markah. 1 markah. Macam ni cikgu nak bagi contoh, cikgu bagi 3 sajalah. Macam ni baru 6 markah kan, lebih kurang lah. Maksudnya sebab tu tadi masa yang mula-mula step tu cikgu cikgu dah cakap orang kata kena berpandukan pada markah juga. So kita tahulah berapa jawapan yang kita akan berikan. Okey. Dah selesai. Dah selesai dah. Ketiga bahagian C. Okey cikgu ada apa-apa soalan tak yang kita nak cuba uji pelajar-pelajar ni cikgu? Kita ada banyak lagi masa ni cikgu. Okey. Ataupun mungkin cikgu ada juga pesanan ataupun tips untuk ditekankan kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek pendawaian domestik. Okey. Untuk tips yang cikgu nak tekankan, kamu apa pun soalan macam mana datang pun cuba buat. Jangan tinggal kosong. Cuba buat. Okey, baca soalan betul-betul, kemudian kenal pasti kata kerja dia. Okey, kenal pasti masalah dia. Kemudian cuba buat dan jangan tinggal kosong. Yang itulah tip yang cikgu nak bagi kalau kita nak skor A lah. Okay. Tapi cikgu ni confirm sebenarnya bagi cikgu lah. Susah ke kita nak skor A untuk subjek pendawaian? Tak susah. Tak susah kan? Ya. Macam tadi kan. Contoh tadi masa bahagian A kan. Bahagian A tu tadi katalah satu soalan awak dapat katalah 3 markah kan. So awak ada 30 markah kan. Bahagian B, bahagian C kata awak boleh dapat 40 markah. So 30 campur 40 dah A minus lah. A dah dalam tangan. Baik. Maksudnya memang bolehlah dapat A. Okey. Faham? Okey, sekarang kita nak tanya student pula lah yang ada dah bersama dengan kita dalam studio ni kan. Kita nak tanya siapa? Cikgu rasa yang paling banyak petah bercakap siapa antara mereka berlima ni? Ya, Badrul. Badrul. Okey, Badrul Afiq. Nama memang Afiq ni banyak cakap ni. Okey. Okey, Badrul. Buka mic. Off mute. Okey, Badrul target A tak untuk subjek pendawaian domestik ni? Ya, target A. Target A. A plus lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, cikgu ada apa-apa nak tanya tak kita test Badrul? Okey. Kita nak test Badrul ya. Badrul Kita cuba beberapa soalan tadi. Ada soalan yang kita skip tadi. Saya bagi soalan bahagian A lah. Ada satu soalan yang kita tak ni. Okey. Tak apa. Jadi mereka ni sebenarnya adalah pelajar dari SMK Kepala Batas Alustar Kedah. Jauh tu. Okey. Badrul cuba lengkapkan soalan ni. Soalan yang ketiga ni. Lengkapkan bahagian A. Bahagian A. Sebab cikgu nak tekankan soalan ni. Sebab soalan ni orang kata mudah untuk dapat markah. Gambar rajah pendawaian. Bezakan antara litar kuasa dengan litar lampu. Jangan samakan dia punya, jangan confuse pula MCB dia. Boleh? Tu Afiq. Eloklah nama pun. Itulah. Eloklah tu. Badrul Afiq. Dia dah buat dah. Okey. Itu dia.
Okey. Cuba tarik kiri sikit. Tarik ke kiri sikit nak tengok. Yang itu. Okay, cikgu betul tak? Okey. Okey, tepat. Bagus, Tania. Bagus, Afiq. Okey, Tania. Rasanya boleh A+ lah ni. Confirm boleh skor. Calon-calon A lah ni. Calon-calon A lah ni. Yeah. Okey. Jadi ini adalah bahagian A yang cikgu tekankan untuk rugi kalau kita tak skor sebab ini adalah bahagian yang mudah kita dapat markah. Baiklah, jadi cikgu pun dah sharekan tips, dah sharekan teknik, dah sharekan panduan kepada semua pelajar di luar sana. Dan cikgu ada apa-apa kata nasihat terakhir sebelum kita mengakhiri untuk subjek pendawaian domestik kertas 1 kita pada hari ini? Okey, pada anak-anak pelajar, cikgu harap ialah dengan situasi kita sekarang kan, kamu jangan rasa orang kata rasa putus asa, rasa susah hati kan. Sentiasa kita ada masa lebih kurang 2 minggu lagi. 2 minggu lagi untuk kita. 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi untuk ambil untuk nilah untuk pendawaian domestik. So masih ada masa 2 minggu untuk kamu laksanakan latih tubi yang bertubi-tubi tu. Yang bertubi-tubi tu. Maksudnya cuba buat soalan-soalan SPM yang sebenar tu, cuba awak amalkan, buat selalu dan ingat jawapan-jawapan tu. InsyaAllah cikgu yakin kamu boleh untuk skor A. Okey, itu dia. Jadi cuba buat latih tubi, cuba buat soalan-soalan pasya yang mengenai subjek pendawaian domestik kertas 1 ni, confirm anda boleh skor mengikut apa kata-kata Cikgu Syam tadi. Baik, terima kasih Cikgu Syam. Kita dah selesai dah mendengar semua hujah daripada Cikgu Syam macam mana kita nak skor subjek pendawaian domestik ini. Jadi anda jangan ke mana-mana sebab selepas ini anda akan bersama dengan Wani Kerry untuk subjek rekaan jahitan pakaian kertas 1. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan sahabat saya yang ada di dalam studio hari ini. Kita ada Hazim, Syakila, Zafarani, kita ada Alif Farhan dan juga Badrul Afiq. Thank you so much. Jauh kita bawa mereka ni. Pelajar SMK Kepala Batas Alostar Kedah. Okey, macam tadi Afiq dah bagi tahu, selepas ini anda akan bersama dengan Wani Kerry untuk subjek rekaan jahitan pakaian kertas 1. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Bismillah, Assalamualaikum. Nama saya Puan Hashimah binti Ishak. Merupakan pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas Kedah. Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan kerana mengadakan program rancangan khas TV Pendidikan iaitu Road to Success SPM 2020. Terima kasih kepada cikgu saya iaitu Cikgu Nazatul Husni Syam yang tak jemu-jemu komited betul-betul lumus untuk menjayakan pelajar-pelajar sekolah saya dalam kekangan COVID ini, dan juga kepada semua pelajar MTV Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas yang saya kasihi sekalian. Good luck and try your best. Semoga Allah memudahkan lulusan anak-anak murid saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Azira binti Maisa, ibu kepada Muhammad Badrul Afiq bin Faizal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya yang sedang menghadapi SPM pada tahun ini. Buat yang terbaik, ibu yakin Muhammad Badrul Afiq boleh. Buat yang terbaik. Sekian, terima kasih.